Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini dapat kita bersama-sama meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. Kita masih di bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Hari ini kita masuk ke dalam bab kecil, iaitu bagaimana syaitan menyuruh manusia membazir. Tuan-tuan puan-puan yang memiliki buku 7 ayat yang diulang-ulang, bolehlah membuka halaman 54 dan 58 bagi mereka yang mempunyai buku cetakan baru. Saya akan membaca ayat pertama, iaitu surah Rum, surah 30 ayat 41. Tuan-tuan perempuan yang ada buku boleh lihat di halaman 54. Yang tak ada boleh buka terjemahan Al-Quran dan cari surah Rum, surah 30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah jelas nyatalah fasad, kerosakan di laut dan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini agak popular dalam zaman sekarang. Zaman kita ini, Allah menyebut perkara ini walaupun sebenarnya Quran ini turun 1400 tahun dahulu. Tetapi itulah hebatnya Al-Quran ini sebagai mukjizat. Ayat-ayatnya semakin jelas. Terutama ayat surah Rum ayat 41 ini sangat jelas di zaman kita ini. Allah kata telah nampak. Zahara, muncul. Boleh dilihat. Macam kita sekarang bukan boleh dilihat, dirasai. Keburukan-keburukan, kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi nak kupas ayat ini panjang lebar kerana dia melibatkan keseluruhan alam ini. Jadi kefasadat dipanggil fasad. Fasad itu kerosakan, keburukan juga. Dia ada dua, satu fasik. Fasik ni bunyinya hampir sama. Fasik, fasad. Jadi fasik ni lebih kepada perbuatan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, langgar perintah Allah, menentang hukum Allah, tidak mentaati Allah, itu disebut fasik. Jadi orang yang melakukan disebut fasikun. Berbeza ya, saya akan tulis sikit perbezaan tu supaya jangan keliru.
Satu, fasikun, iaitu orang yang menderhaka. Iaitu datang dari kalimah fasik. Ya. Yang keduanya fasidun, orang yang melakukan kerosakan. Itu yang dalam ayat ni menyebut tentang fasad. Jadi orang yang melakukan fasad, makna kerosakan-kerosakan itu lebih kepada perbuatan yang menyebabkan kerosakan, keburukan juga, tetapi yang melibatkan benda-benda seperti contoh di alam ini, perbuatan sesama manusia, itu dia disebut fasad. Fasik ini lebih kepada maknanya dari segi lebih kepada sifat spiritual. Maknanya penentangan dalam bentuk derhaka, lawan Allah, itu dia panggil fasik. Melakukan kerosakan ini disebut sebagai fasidun, orang yang melakukannya. Dan perbuatan itu dipanggil fasad. Itulah katakan perbuatan fasad ni, kerosakan-kerosakan yang disebut dalam ayat ini sangat jelas hari ini. Kita lihat apa yang tidak rosak. Manusia itu diri sendirinya pun juga rosak. Dia merosakkan jiwanya dengan segala kepercayaan syirik. Kemudian dia merosakkan hubungan sesama manusia kerana dia melanggar perintah-perintah Allah tadi. Kerana dia fasik kepada Allah, maka dia melakukan fasad. Itu cerita dia hubung kait dia. Orang yang melakukan fasad ni biasanya dia dah fasik. Dia menentang. Allah kata jangan buat tu, jangan buat ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Allah menyebut beberapa larangan-larangan, berpuluh larangan yang disebut itu. Jangan buat ini, jangan buat itu. Jadi orang yang fasik ini dia akan melanggar. Bila melanggar tu kesannya ialah zahirlah kefasadatan. Contoh, hari ini kita melihat bumi kita, manusia sendiri rosak binasa, hancur kerana peperangan. Dan peperangan itu kita melihat perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Allah suruh kita hidup berdamai, hidup aman di bumi ini. Tapi manusia nak berperang. Jadi ketika itu mereka melanggar Allah, segala perintah Allah. Maka mereka dah melakukan fasik kepada Allah. Dan akibat kefasikan itu, muncullah kesan-kesan kerosakan di bumi akibat manusia berperang. Contoh kita lihat. Kesan nyata manusia perang pertama mati. Kemudian berapa ramai orang yang menderita. Kesan daripada senjata-senjata yang digunakan hari ini. Senjata kimia. Senjata biologi. Jadi dia bukan menyebabkan manusia mati saja, tetapi menjadikan manusia menderita. Ingat balik apa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun dulu. Kesannya kita lihat berapa ramai yang mati-mati, tetapi yang hidup menderita kerana kesan daripada radioaktif. Menjadikan sebahagian besar cacat, hidup tak sempurna. Kan ini kerosakan yang punca dari tangan manusia. Kerana manusia melakukan peperangan yang terlalu zalim. Hari ini pun kita melihat di negara-negara yang berperang, berapa banyak kerosakan berlaku. Kerosakan infrastruktur, habis rumah binasa, bangunan habis hancur. Yang tak berperang pun, kaum wanita, anak-anak menjadi mangsa. Termasuklah binatang-binatang ternakan. Kan itu kerosakan. Jadi tuan-tuan dan puan nampak jelas bahawa ayat ni kalau kita nak kupas, kerosakan manusia ini sangat banyak. Belum masuk lagi kerosakan pada sistem alam. Ekosistem alam ni dah rosak. Siapa yang merosakkan? Manusia. Itulah ayat ni menyebut. Jadi kita yang faham, kita kena sedar, teguran tu Allah dah sebut dah, awal lagi. Tapi itulah seolah-olah kalau kita faham, berfikir, ayat ni seolah-olah Allah nak tunjuk kepada kita yang berada di akhir zaman. Kerana kerosakan itulah salah satu asbab mengapa berlakunya pelbagai petaka alam. Hari ini, kejadian-kejadian yang paling dahsyat gempa bumi. Kemudian letusan gunung berapi. Banjir. Dan banjir yang berlaku akhir-akhir ini banjir yang sangat dahsyat. Berbeza dengan banjir-banjir dahulu. Kecuali banjir zaman Nabi Nuh. Tetapi makna kejadian banjir tu di negara yang belum kita selama tak pernah dengar berlaku.
Kemudian selain pada banjir, ribut taufan yang sangat dahsyat impaknya, menyebabkan ribuan orang mati. Ya. Jadi itu bentuk kita panggil petaka alam, tetapi dia tidak terjadi begitu saja. Ada kaitan dengan perbuatan tangan-tangan manusia. Itu yang disebut dalam ayat ini. Kemudian kita melihat kerosakan kepada ekosistem alam. Siapa yang merosakkan? Manusia. Pokok-pokok hijau yang membekalkan gas segar oksigen untuk kita bernafas, habis musnah. Sebahagiannya untuk tujuan ekonomi, sebahagiannya musnah akibat kebakaran dan sebagainya. Sehingga kan sumber untuk membekal gas segar oksigen kita semakin berkurang. Dalam waktu yang sama, terlalu majunya kita dalam industri menyebabkan pencemaran, pengeluaran gas karbon menjadi semakin hari semakin meningkat. Dan kesannya kita merasakan suhu dunia berubah. Kerana tidak adanya pohon-pohon yang mengimbangi suhu tadi, maka dunia menjadi panas. Semakin hari semakin panas. Kemudian di ruang angkasa, lapisan-lapisan ozon semakin nipis, ada yang dah berlubang. Kesan daripada pencemaran gas karbon. Ya. Jadi ini impak ataupun kesan-kesan dahsyat yang terjadi kepada alam ini berpunca dari perbuatan manusia. Itulah dia kalau kita melihat seolah-olah bumi ini dah menuju zaman kehancurannya. Alhamdulillah. Pencemaran alam sangat dahsyat kalau kita nak kaji. Baik di darat, baik di lautan. Itu sebab ayat ini menyebut dua-dua. Fil barri, di daratan, wal bah, dan juga di lautan. Laut kita tercemar. Tercemar dengan pelbagai aktiviti lah. Aktiviti peperangannya, aktiviti letupan dipanggil nuklear lah. Akhirnya merosakkan ekosistem alam. Lautan yang sangat mewah dengan ikan, dengan bahan sumber makanan manusia, hari ini dah rosak. Tercemar oleh perbuatan manusia. Satu lagi, manusia ini menyalurkan semua sisa kumbahannya berakhir di laut. Lihat bagaimana dahsyatnya. Jadi kalau nak dikaji memang panjang cerita tentang kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah sebut, Allah rakam di dalam surah Rum ayat 41 yang kita sedang baca. Jadi tuan-tuan dan puan, ambillah pelajaran daripadanya. Marilah kita jadi diri kita sebagai sebahagian daripada orang yang berusaha menghalang kerosakan ini daripada menjadi lebih teruk lagi. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Baliklah kepada perintah Allah. Sebab itu perintah Allah, Allah suruh kita asasnya menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan alam persekitaran kita. Kalau setiap orang menjalankan tanggungjawab ini, semudah menjaga, menguruskan sampah dengan baik, itu pun satu sumbangan yang cukup besar kepada pencemaran yang terjadi hari ini. Ini sikap kita, sebab itulah. Kerana kita tadi ada elemen fasik. Maknanya kita menderhaka. Allah suruh jaga kebersihan, kita tak buat. Ya? Sedangkan kebersihan itu adalah isu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Nak kena jaga kebersihan di luar diri kita. Maknanya kebersihan itu termasuk kebersihan persekitaran. Ini ada orang yang sikap diri dia jaga kebersihan. Tapi alam dia tak peduli. Sampah dibuang. Ini amalannya hari-hari, tetapi itulah kesannya akhirnya merosakkan seluruh alam ini. Jadi orang yang berada di bidang alam sekitar, dia dapat melihat bagaimana dampak ataupun kesan-kesan buruk yang dilakukan oleh manusia ini, kesannya kepada alam ini. Alam ini dah rosak. Ozon semakin menipis. Kesan daripada industri yang berada di bumi. Dipanggil kesan rumah hijau. Jadi itulah. Kita ambillah satu pelajaran, bahawa kita balik pada diri kita. Cubalah bertahan, maknanya kurangkan aktiviti-aktiviti merosakkan alam ini.
Contohnya, sepatutnya kita kena kurangkan aktiviti menebang, memusnahkan alam hutan ini. Sebab hutan hijau ini bukan setahun dua usianya. Untuk membekalkan kita oksigen, membekalkan kita keseimbangan suhu, membekalkan air. Bayangkan kalau pokok-pokok besar ini tidak ada lagi, so mana ada tangki-tangki air? Karena tangki-tangki air ini ialah pokok-pokok balak yang besar, itulah yang menyimpan air, bekalan air bersih untuk kita. Tapi kita lupa satu hari besok kita akan kekeringan. Tak adanya tangki-tangki ini. Jadi itulah yang kita boleh lakukan. Ya. Jadi kita lihat bahawa aktiviti-aktiviti di belakang aktiviti-aktiviti merosakkan alam ini adalah syaitan. Itulah kerja syaitan. Sebab syaitan ni dia hendakkan kita hidup manusia sengsara. Tapi kita tidak sedar. Perbuatan apa? Perbuatan kerosakan. Melakukan kerosakan ini memang perbuatan syaitan. Syaitan yang suruh melakukan kerosakan. Sedang Allah melarang kita melakukan kerosakan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam contohlah, saya bawa satu contoh. Di dalam amalan ibadah haji dan umrah. Ketika ihram, salah satu larangannya ialah mencabut tanam-tanaman, memusnahkan tanaman dan berburu. Jadi hakikatnya di sebalik larangan itu ialah untuk mendidik diri kita supaya menjaga kelestarian alam. Mana jangan merosakkan fauna, binatang-binatang. Jangan merosakkan flora, tanam-tanaman. Itu dia hikmahnya. Maknanya kita diajar, dididik supaya menjaga alam. Tetapi syaitan membisik-bisik supaya rosakkan semua. Kadang-kadang kita hari ini konsep yang dibawa oleh dunia moden ini sudah satu kerosakan besar. Contoh, industri kimia. Itu satu kerosakan yang besar sebenarnya. Industri kimia. Pertama mereka labelkan. Dua makhluk Allah ni. Satu flora, satu fauna. Flora ini dianggap benda-benda yang dipanggil ancaman kepada manusia. Maka dikatakanlah rumpai itu seolah-olah musuh kita. Jadi kena musnahkan. Musnahnya guna racun. Yang keduanya, kita diajar bahawa sebahagian makhluk Allah, makhluk-makhluk yang kecil seumpama serangga itu, kita labelkan dia sebagai perosak. Maka dalam industri kimia dikenali serangga perosak. Untuk membunuhnya, racun didatangkan. Diciptakan racun, musnahkan serangga. Padahal sebenarnya kita melakukan satu aktiviti fasad, kerosakan. Itulah tuan-tuan dan puan, ingat industri kimia ini kaya raya. Tetapi kesannya kepada kemusnahan alam ni. Berapa banyak serangga yang kita bunuh. Padahal sebahagian besar serangga ini adalah sahabat-sahabat kita yang membantu dan menolong kita. Tetapi industri kimia ini jahatnya, dia melabelkan, oh serangga perosak, semua perosak. Jadi akibatnya kita berusaha membunuh serangga. Tetapi kita sebenarnya diajar secara alamiah, serangga-serangga ini boleh kita hindarkan. Tidak membunuh. Berbeza, hindar dengan membunuh. Hindar ni makna kita halau dia. Dan ada cara-cara biological yang tidak merosakkan alam. Tetapi hari ini industri kimia sudah merosakkan minda dan pemikiran manusia, maka orang menyanjung industri kimia. Pengusaha-pengusahanya kaya raya, alam rosak binasa. Itulah dia hakikat tuan-tuan dan puan. Sekarang mari kita lihat satu lagi ayat saya akan baca. Mari kita lihat surah 17 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah kufur kepada Tuhannya. Ingat tu. Jadi syaitan ni
dalam kuliah sebelumnya saya mencerita syaitan ni nak suruh kita kedekut, kikir. Bila nak belanja pada jalan Allah, dia bagikan apa? Dia suruh kita jangan. Menghalang kita dari aktiviti untuk berinfak di jalan Allah. Tapi peliknya syaitan ini juga dalam waktu yang lain dia suruh kita membazir. Dia galakkan kita aktiviti membazir. Banyaklah aktiviti yang membazir dilaku. Di belakang tu syaitan lah. Yang membatu api kan. Yang yang membisik-bisikkan supaya kita ni membazir. Kita sedar atau tidak pembaziran yang kita lakukan dalam macam-macam aktiviti hidup kita membazir. Yang pertama yang paling membazir yang paling dahsyat, kita membazir masa, tuan-tuan dan puan. Sedangkan masa itu adalah hayat kehidupan kita. Ketika kita bazirkan, makna kita menghabiskan hayat kita dengan sia-sia dan tiada ada keuntungan. Sebab itulah Allah mengingatkan bab masa ini, Allah bagi satu surah. Namanya surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah kata. Sumpahan tu. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kecuali ada 4 golongan. Yang pertama orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat, nasihat, menasihati tentang kebenaran. Yang keempat, orang-orang yang menasihat tentang kesabaran. Jadi 4 itu yang boleh menyelamatkan manusia dari kerugian masa. Ya, saya tulis sini. Sumpahan masa ni manusia rugi kecuali 4. Beriman, yang kedua beramal soleh, nasihat tentang kebenaran, lima, nasihat tentang kesabaran. Jadi itulah sumpahan waktu, sumpahan masa yang ayatnya sering kita baca, selalu kita baca. Jadi hari ini mari kita menghayati. Syaitan akan menggunakan kesempatan untuk melalaikan kita menggunakan waktu, menggunakan masa. Sebab kita diingatkan ramai orang yang rugi disebab masa. Allah bagi kita setiap orang 24 jam satu hari. Tidak ada lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi berapa banyak kita manfaatkan masa 24 jam itu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Untuk amal-amalan soleh. Dan berapa ramai orang yang menyia-nyiakan masa, tak buat apa. Tak buat apa itu juga satu kerugian. Itu cara syaitan melalai-lalai. Jadi aktiviti melalai manusia dari masa ini macam-macam yang disajikan oleh syaitan. Salah satu kita melihat hari ini, kita dilalaikan oleh 2 benda yang Al-Quran juga selalu sebut. Bahawa hiburan, permainan. Ini 2 benda yang Quran sebut. La'ibun wa lahwun. Permainan, hiburan, itulah aktiviti-aktiviti yang syaitan peralatkan untuk melalaikan manusia daripada melakukan benda-benda yang bermanfaat. Akhirnya kita tak sedar, kita dilalaikan, kita dirugikan dari segi masa. Sebab tu Allah mengingatkan ada 4 kelompok ni yang selamat daripada kerugian sumpahan masa tadi. Pertama, orang yang beriman. Kita ceklah diri kita, insya-Allah kita beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Setiap waktu dari hidupnya dia melakukan amalan-amalan baik. Yang ketiganya, orang yang sentiasa
mengingatkan, menasihati tentang kebenaran. Yang itu kena lakukan. Dan yang keempatnya sentiasa orang yang sentiasa nasihat menasihati tentang kesabaran. Dia kena sabar, dia kena ajak orang bersabar. Maksud dia begitu. Jadi 4 ciri inilah yang menyelamatkan manusia daripada kerugian waktu. Ingat baik-baik tuan-tuan perempuan, syaitan menggunakan masa ini untuk merugikan manusia ini. Mengelincirkan manusia ini supaya bila hayat kita tak manfaatkan dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal yang Allah redha. Sebaliknya dia bawa pula masa kita tu dibawa ke dalam keadaan lara, sia-sia, dengan hiburan, berseronok sepanjang hayat. Rugilah kita akhirnya. Itu caranya syaitan memperdaya kita supaya kita akhirnya membazir kan. Nampak? Sedar tak kita melakukan satu pembaziran yang sangat dahsyat, iaitu membazir masa. Membazir masa makna membazirkan usia hidup kita. Sebab usia ni kita kena sering bermuhasabah, semak balik diri masing-masing. Lihat aku ni hidup dah berapa lama, berapa banyak amalan baik yang aku lakukan, berapa banyak masa aku yang dah habis disia-siakan dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi ketika kita sedar ini dalam waktu ini, maka mari kita bertaubat kembali kepada Allah. Perbetulkan balik. Jadi kita jangan membiar diri kita dihasut, diperdaya oleh syaitan dengan membazirkan masa. Ya tuan-tuan. Selain pada itu, pembaziran harta benda itu sangat banyaklah. Syaitan mengajak kepada perbuatan yang merosakkan, contoh judi. Ada duit habis, judi habiskan dengan sia-sia. Kemudian melakukan perbuatan contoh minum arak, dadah, apa sebagainya, semuanya adalah aktiviti-aktiviti yang merugikan, yang membazir. Segala nikmat yang Allah beri ini kita bazirkan kepada jalan yang bukan saja tak ada faedah, tetapi memberi mudarat kepada diri manusia. Itulah kerja syaitan. Apa yang dia laku tu, apa yang diajak oleh syaitan dia akan mempunyai impak yang berganda-ganda. Contoh, dia mengajak orang berjudi. Judi itu dalam menghabiskan duit. Dalam waktu sama dia merosakkan fikiran manusia. Dengan impak dia berganda-ganda. Sama juga dengan dadah. Dadah tu impak pertama merosakkan diri. Yang keduanya kesannya ialah orang yang nak mengambil dadah tadi, dia akan terlibat dengan jenayah. Tidak fasal-fasal orang yang lain terlibat. Menyusahkan masyarakat. Menimbulkan macam-macam aktiviti jenayah. Kesan kedua daripada dadah tadi. Lihat bagaimana dahsyatnya impak tadi. Jadi hal-hal ini termasuklah apa yang membazir. Sebab itu Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu membazir. La tubazir tabzira. Dalam surah Isra disebut, janganlah kamu membazir. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni, ayat surah Isra lah juga ni, 17 tadi. Ayat 27 ni Allah sebut innal mubazirin. Sesungguhnya Allah larang membazir itu kerana Allah kata yang membazir itu saudara syaitan. Sampai begitu. Sanggup kita nak jadi saudara syaitan? Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan perempuan, ingatlah. Membazir ni kita laku dalam macam-macam hal. Ada akalannya kita rasa kebaikan. Ini dalam waktu sekarang ni, dalam bulan Ramadan ni, Masya Allah. Syaitan menggunakan tipu daya membazir ni sangatlah dahsyat kalau kita sedar. Cuba cek diri kita masing-masing. Berapa banyak kita membazir makanan bulan Ramadan? Ada kajian dulu disebut, tahun sudah tak silap kajian. Berapa banyak, berapa tan satu hari di Malaysia saja makanan dibazirkan. Ini yang dahsyat ni. Dalam bulan mulia, bulan Ramadan ini, syaitan berjaya menghasung kita supaya melakukan pembaziran. Tahun ni Alhamdulillah tidak ada pasar Ramadan. Kalau ada pasar Ramadan, Allah. Kita melayani selera kita. Tengok itu nak beli, ini nak beli. Rasa-rasa nak makan sedap, bawa balik rumah. Mungkin 1/3. Yang lainnya, membazir. Jadi nampak syaitan memperdaya kita melalui apa? Nafsu kita. Itulah hawa tadi. Hawa nafsu kita tu
Di situ diperdaya. Tengok makanan, Allah sedap, yang ini sedap, yang ini sedap. Akhirnya borong semua. Balik di rumah, buka puasa, makan 1/3 aja. Separuh mungkin. Hak lain, besok rosak, buang. Ini yang kita lakukan hari-hari, terutama bulan Ramadan. Sebab tahun lalu, tak silap saya, kerajaan ada buat satu perangkaan. Berapa banyak jumlah makanan yang dibazirkan setiap hari di dalam bulan Ramadan. Siapa yang melakukan? Kita ni, orang Islam, orang beriman. Jadi apa makna dia? Makna syaitan berjaya menghasung kita, memperdaya kita supaya melakukan pembaziran. Nah, itulah benda-benda ni kena balik kepada diri, duduk, ambil waktu, bermuhasabah, fikir dan lihat kesan pada diri kita. Itulah matlamat akhir pembelajaran Al-Quran ini, supaya kita mengambil pengajaran dia itu. Balik setiap orang, setiap kita ni, mari kita semak diri kita, cek diri kita setiap masa. Ada tak elemen-elemen pembaziran ni yang aku sedang lakukan? Kalau ada, tolonglah berhentikan amalan-amalan ini, kerana Allah dah mengingatkan orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu kita pun dah tahu adalah musuh manusia. Dan Allah benci, Allah kutuk dia setiap masa dan ketika. Jadi apakah sanggup kita nak menjadi saudara syaitan? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan, marilah kita jadikan Ramadan ini, sekarang sedang kita jalani Ramadan ini sebagai pengingat kita, penyedar kita, yang dapat mengembalikan kita. Itulah makna taubat tadi. Jadi akhirnya apa pun kita kena sentiasa bertaubat. Yang lalu dah berlalu. Yang kita telah lakukan, dah kita lakukan. Tak boleh buat, undur lagi. Tetapi Allah bagi kesempatan kita untuk delete, untuk hapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu kita dengan taubah. Tabayatubu, balik, kembali. Tengok Allah tu. Allah menyebut bahawa dia menetapkan dirinya dengan rahmah kasih sayang. Balik. Allah invite kita, Allah jemput, Allah undang kita supaya kita balik kepadanya, bertaubat. Allah kata dengan bertaubat itu aku akan hapuskan segala dosa-dosa masa lalu. Dan sesudah itu lakukanlah kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kerana Al-Quran juga menyebut innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dia akan memberi ganjaran, sudah pasti. Tetapi dalam waktu yang sama ia akan melupuskan, menghapuskan kejahatan demi kejahatan. Itulah cara, itulah jalan yang Allah tunjuk pada kita supaya balik kepada dia. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itu yang Allah ingatkan. Kerana iblis itu hendakkan manusia supaya berputus asa kepada Allah. Sedangkan Allah mengingat, jangan kamu sekali-kali berputus asa kepada rahmat Allah. Buat salah tak jadi masalah. Buat salah taubat, balik pada Allah, istighfar. Kemudian perbaiki hidup kita dengan amal-amal kebaikan sesudahnya. Maka kita bersihkan diri kita. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi Adam AS. Nabi Adam melanggar perintah Allah di syurga. Tetapi Allah ajar Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam bertaubat, maka hapus segala dosa-dosa lalu. Jadi kita sama. Manusia tak ada yang tak melakukan salah dan silap. Sebagai manusia kita melakukan salah silap dosa. Tetapi Allah bagi kita keampunan. Dan Allah bagi luas pintu keampunan ini. InsyaAllah satu hari saya akan ceritakan tentang betapa luasnya pintu rahmat keampunan Allah. Jadi jangan berputus asa. Mungkin selama ini kita melakukan larangan-larangan Allah. Hari ini saya sebutkan 2 ayat tadi. Mungkin kita melanggar larangan melakukan kerosakan. Besar kecil itu bergantung, tetapi mungkin kita menyumbang juga kepada kerosakan-kerosakan yang berlaku di bumi ini seperti yang disebut di dalam surah Rum ayat 41 tadi. Dan ayat kedua tadi surah Al-Isra surah 17 tentang pembaziran. Jadi kita semak diri kita, ada tak kita melakukan benda-benda ni? Kalau ada, berhenti sekarang juga berhenti.
dan perbaiki diri kita. Itulah proses tabayatubu. Kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampun, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi itulah pengajaran penting pada saya hari ini, kuliah kita pagi ini, insyaAllah. Ambillah itu sebagai pengajaran. Saya akan buat sikit catatan ayat yang dan sebelum kita tamat ni, saya nak baca lagi satu, ada ayat akhir di surah yang sama, surah Al-Isra' 17. Tadi ayat 27, sekarang kita lihat ayat 29. Allah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu. Dan janganlah pula kamu terlalu menghulurkannya. Kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi ayat ini agak kurang jelas. Jadi kita kena faham baik-baik. Allah bagi dalam bentuk, dia tidak direct menyebut larangan tadi, tapi dia menyebut dalam bentuk perbandingan. Allah kata jangan tangan kamu terbelenggu kat leher. Macam mana kita keadaan terbelenggu? Terbelenggu leher ni mana? Jangan kita terlalu kedekut, kikir, bakhil. Itu maksud dia. Jangan terlalu kedekut, bakhil. Dan janganlah pula kerana kita diajak kata jangan kedekut, jangan bakhil, kita terlalu sampai membazir, mana menghulur. Jangan kamu hulur semua, habis semua bagi. Sehingga ke level membazir. Itu juga dilarang. Nampak di sini ayat ni sebut. Mana kita ambil jalan tengah di antara keduanya. Maknanya kita kikir tak boleh. Kita dilarang bakhil. Kita segala harta yang Allah bagi, Allah suruh kita belanja di jalan Allah. Tetapi dalam waktu yang sama, jangan kita bagi sampai kita ke level membazir. Sebab di antara keseimbangan antara kedua itulah kebajikan. Itulah kebaikan. Maka ayat ini memberi kita panduan bagaimana cara sebaiknya kita nak menguruskan harta benda kita. Ya, setakat itu dulu. InsyaAllah saya akan buat nota kuliah kita hari ini. Dan satu lagi surah 103 kita baca tadi, iaitulah surah Al-Asri sampai habis. Itulah nota kuliah kita pagi ini. Tuan-tuan perempuan boleh manfaatkan nota ini setelah kuliah ini ketika untuk mengulang kaji, mengulang proses belajar. Jadi itulah tuan-tuan perempuan kaedah untuk pembelajaran kaedah tadabbur ini saya ingin ulang-ulangkan, iaitulah kita kena sering mengulang. Itulah kaedah terbaik belajar, baik bidang apa pengajian pun dia begitu kaedah. Dengan berulang itu kita memantapkan lagi proses kita belajar. Jadi jangan segan ulang-ulangkan kuliah-kuliah kita yang lalu. Jadi dengan itu tuan-tuan perempuan akan dapat rasa bertambah ilmu Allah bagi pada kita. Ini proses belajar nak cari ilmu.
Jangan sekadar dengar sekali, selesai. Jadi sepatutnya dengar berdasarkan kepada nota-nota catatan yang warna merah, angka-angka itu. Tuan-tuan dan puan ulang kaji sendiri dan lakukan tadabbur sendiri. Itulah yang terbaik. InsyaAllah Allah akan mudahkan usaha tuan-tuan sehingga akhirnya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menguasai teknik-teknik tadabbur. Sebab tadabbur ni kena buat sendiri. Itulah yang terbaik. Ya, sekadar itu kuliah kita hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di esok hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.